Saudara-saudari yang dikasihi, salam sejahtera bagi kamu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab suci untuk renungan hari ini diambil dari 1 Petrus bab 3 ayat 8 hingga 18. Dan topik untuk renungan pagi ini, panggilan untuk berbuat baik. Kitab ini tepat pada masanya dan sesuai untuk ibadah Lent hari ini. Rasul Petrus menyeru kita untuk berbuat baik dan menjadi berkat kepada orang lain. Ayat 8 berkata demikian, akhir kata, hendaklah kamu semua seia, sekata dan seperasaan. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti orang yang bersaudara. Dan hendaklah kamu saling berbelas kasihan dan bersikap rendah hati. Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan atau cercaan dengan cercaan. Sebaliknya, balaslah kejahatan dengan berkat daripada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, supaya kamu memperoleh berkat. Perkataan akhirnya memberi petunjuk kepada kita bahawa kita masih mempunyai banyak perkara untuk dipelajari. Untuk belajar berbuat baik, ia berkata tentang pemikiran, sikap, perspektif, emosi kita, tindakan, malah termasuk kesatuan umat Tuhan. Jadi Rasul Petrus mula berurusan dengan fikiran sebelum membincangkan perbuatan baik. Kita mesti berfikiran sama. Fikiran siapakah yang sedang Petrus bicarakan? Seperti fikiran siapa? Yang pasti itu bukan fikiran saya atau fikiran Anda. Jika tidak, kita akan menjadi huru-hara, bergaduh antara satu sama lain kerana pendapat kita yang berbeza. Jika kita tidak boleh bersatu hati, bagaimana kita hendak berbuat baik kepada orang lain? Rasul Petrus merujuk kepada fikiran Yesus kerana Yesus adalah ketua tubuh umat Tuhan. Contoh perpaduan yang sempurna. Oleh itu, kita mesti mengetahui firman Tuhan untuk mengetahui dengan lebih baik tentang fikiran Yesus. Kita adalah satu dalam Kristus. Tetapi kita tidak semua sama. Kita juga tidak boleh mengharapkan semua orang seperti kita. So, Tuhan telah membina perpaduan dan kepelbagaian di antara umatnya. Contoh, dalam persembahan orkestra filharmonik, setiap pemuzik sangat mahir dan profesional. Masing-masing bermain dengan instrumen sendiri dan ada yang bermain di bahagian yang berbeza dalam karya muzik itu. Tetapi semuanya bermain mengikut karya muzik yang sama dan harmoni antara satu sama lain di bawah arahan konduktor muzik. Perpaduan Kristian adalah sama. Apabila kita berada dalam keharmonian antara satu sama lain, maka kita dapat menghidupkan kesaksian yang kuat untuk melakukan kebaikan sebagai berkat kepada orang lain. Fikiran Yesus mengajar kita bahawa kita harus bersimpati, mengasihi satu sama lain, rendah hati, berbelas kasihan, berbudi bahasa, dan lembut hati. Tanpa nilai dan sikap teras ini, kita tidak akan dapat berbuat baik. Kita harus berlatih dan memupuk, berpegang teguh pada mempelajari nilai-nilai teras penting ini untuk benar-benar mengasihi satu sama lain supaya orang lain tahu bahawa kita adalah murid Yesus. Selepas itu, Rasul Petrus memberikan ceramah yang agak panjang yang membezakan perbuatan baik dan perbuatan jahat. Dia menasihati supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan ataupun menghina dengan penghinaan, tetapi membalas kejahatan dengan berbuat baik, berkat kepada mereka. Karena kita dipanggil untuk ini dan hanya dengan berbuat demikian barulah kita boleh mewarisi rahmat. Dia petik dari Mazmur 34 ayat 12 hingga 16, memberikan kita amaran yang sungguh-sungguh dan menekankan bahawa kita mesti belajar untuk mengasihi, mengeja kedamaian kerana Tuhan menentang orang yang berbuat jahat.
kerana matanya tertuju kepada orang yang benar dan telinganya mendengar doa mereka. Mari kita renungkan apa yang Petrus tekankan di sini. Adalah sangat sukar untuk belajar memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Tindak balas semula jadi manusia adalah pembalasan, lawan balik. Satu contoh Petrus menyebut di sini daripada teks yang seterusnya ialah jangan berdosa dengan lidah ataupun bibir kita dalam ucapan kita. Ada orang yang memfitnah orang Kristian, mengancam mereka kerana kelakuan baik mereka. Petrus menekankan bahawa kita harus belajar untuk mengasihi musuh kita, orang yang melakukan kesalahan, menyinggung perasaan kita. Kita memberkati mereka dengan berbuat baik kepada mereka. Insiden seperti ini mudah berlaku dalam keluarga kita, masyarakat Kristian, tempat kerja, bilik deraja dan lain-lain. Jadikanlah ini sebagai renungan lens kita agar kita menjauhkan diri daripada memfitnah, mencela, menuduh atau mengadu orang lain. Tetapi berbuat baik untuk memuliakan Tuhan kerana Tuhan kita Yesus telah menunjukkan kepada kita contoh penderitaan yang sempurna bagi orang-orang berdosa yang tidak benar seperti kita, supaya kita boleh menerima keselamatan yang disediakannya bagi kita. Rakan saya yang sering melakukan kerja amal untuk membantu orang yang memerlukan bantuan pernah dikecam teruk apabila saya bertanya kepadanya bagaimana dia mengatasi masalah yang sukar itu. Dia berkata, terus melakukan apa yang kamu lakukan dengan memberkati lebih ramai lagi orang, dan mereka yang memfitnah kamu suatu hari nanti akan malu dengan perbuatan jahat mereka. Puji Tuhan.